Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati. Saya Saida Buang, pengerusi majlis pagi ini. Dan bagi pihak rakan konvener bersama, Prof. Madya Dr. Usana Abdullah dan Dr. Suryani Atan, kami mengalu-alukan kehadiran anda sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tebu pisang ubi keladi dibawa datang dari seberang. Jemu datang rugi jadi. Sukar benarkah nak jadi orang? Rangkap pantun yang baru saya bacakan tadi merupakan satu daripada 74 rangkap pantun yang merupakan karya terakhir Dr. Muhammad Arif Ahmad atau MAS sebelum pemergiannya pada 24 Mac 2016. Sebagai seorang pendeta, penyair tulen, novelis, pakar bahasa, mahaguru, pemerhati sosial dan budaya serta aktivis. Pada usia 91 tahun, almarhum masih giat menggubah karya kreatif saban waktu dengan menggunakan apa jua wahana demi membentuk pemikiran masyarakatnya. Pada tahun ini, genaplah 100 tahun tarikh kelahiran almarhum. Sebagai mengenang jasa besar Pendeta MAS, pelbagai acara memperingati MAS telah kami susun sehingga hujung tahun ini. Syarahan perdana pagi ini bagi memperingati 100 tahun kelahiran MAS ini diangkat oleh Jabatan Bahasa dan Kebudayaan Melayu, Jabatan Bahasa dan Kebudayaan Asia NIE sebagai satu acara ulung. Malahan, syarahan perdana bagi memperingati MAS ini akan kami laksanakan setiap 4 tahun. Dan sebagai acara yang ulung, maka bertepatanlah jika penyampai syarahan perdana ini juga merupakan tokoh bahasa yang terbilang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk memperkenalkan tokoh bahasa yang kami kagumi dan sanjungi, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan moderator untuk acara ini, Profesor Madya Dr. Mukhlis Abu Bakar, Ketua Jabatan Bahasa dan Kebudayaan Asia NIE. Prof. Mukhlis, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam ukhuwah. Terima kasih kepada para hadirin yang sudi bersama dalam syarahan memperingati Dr. Muhammad Arif Ahmad atau Dr. MAS yang pertama hari ini dan akan terus diadakan 2 tahun sekali. 4 tahun sekali. Namun demikian, tahun ini tahun istimewa, tahun yang mana kita di Singapura memperingati kelahiran 100 tahun almarhum Dr. MAS seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Dr. Saida. Oleh itu, untuk tahun ini sahaja, 2 syarahan memperingati Dr. MAS akan diadakan. Pertama, secara dalam talian hari ini, dan kedua, secara zahir pada akhir bulan November. Kami di bahagian Melayu, Jabatan Bahasa dan Kebudayaan Asia NIE Singapura mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kehadiran anda semua. Baik, hari ini kami rasa amat bertuah kerana tokoh pertama yang menerima lamaran kami untuk memberi syarahan bagi memperingati Dr. MAS ialah pakar dalam bidang linguistik yang terkenal di peringkat dunia. Ikon yang melakarkan lanskap bahasa Melayu dan mempunyai lautan ilmu linguistik yang sangat luas. Tokoh yang tidak pernah kenal erti penat dalam mengkaji, memperkembang dan melestari bahasa Melayu di persada dunia. Beliau ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar. Selamat datang, Prof. Asma.
Saya masih ingat ya pertama kali saya mengenali Prof Asma dengan lebih dekat ya sewaktu Prof di Singapura pada tahun 2006 ya sebagai konsultan kepada sebuah projek kajian berkenaan bahasa dan literasi kanak-kanak Melayu. Selama 3 hari ya, Prof bersama pasukan pengkaji kami membantu meneliti data dan memberi pandangan dan nasihat tentang pendekatan yang boleh kami gunakan untuk memahami dapatan ya, yang kami perolehi tentang amalan bahasa dan literasi kanak-kanak Melayu. Terima kasih Prof Asma. Banyak yang telah kami raih daripada tunjuk ajar Prof pada waktu itu. Hari ini Prof Asma akan membicarakan tentang sesuatu yang menarik ya, tentang penyebaran bahasa Melayu dan penerusan hayat bahasa Melayu. Topik yang penting, lebih-lebih lagi dalam suasana global yang mana bahasa utama dunia iaitu bahasa Inggeris memberi tekanan ya, kepada bahasa-bahasa lain untuk kekal relevan dan dapat terus ya, memainkan peranan sebagai alat komunikasi penuturnya. Jadi tanpa berlengah lagi, saya menjemput ya Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar untuk menyampaikan carahannya. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Waalaikumsalam. Tuan Pengerusi Majlis, Dr. Saeedah Buang yang saya kenal hanya melalui email saja, baru hari ini kita berjumpa. Yang berbahagia Dr. Mukhlis yang banyak membantu saya mengenal Singapura. Kalau tidak, saya tidak begitu kenal Singapura kecuali dari segi sejarah. Bagaimana jatuhnya Singapura kepada tangan Raffles dan seterusnya. Dan juga kepada Dr. Roxana yang telah mengelolakan upacara ini bersama dengan Dr. Saeedah dan Dr. Suryani. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama ada berada di Malaysia, saya masih di Malaysia dan di Singapura dan di mana pun juga, salam bahagia kepada semuanya. Tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu izinkan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Kumpulan Bahasa dan Kebudayaan Asia ALC di National Institute of Education di Singapura kerana sudi mengajak saya bersama dalam cara memperingati 100 tahun Allahyarham Dr. Muhammad Arif Ahmad. Apabila mendapat surat jemputan dari Dr. Saeedah Buang untuk menyampaikan ucapan memperingati Allahyarham, saya terus menerimanya. Cuma saya meminta supaya saya dapat memberi ucapan ini melalui webinar dan saya terima kasih bahawa pihak pengelola bersetuju. Kalau tidak, saya tidak dapat datang ke Singapura. Kerana saya tidak dapat datang ke Singapura. Saya berasa beruntung dapat berkenalan dengan Cikgu Arif. Dulu saya sapa beliau Cikgu Arif saja. Dengan Cikgu Arif berkat adanya Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia, MABIM. Ya, sungguh pun Singapura bukan ahli MABIM, tetapi kami mengundang Singapura tiap-tiap kali ada persidangan supaya menghantar 2 orang wakil. Dan saya telah beruntung dapat berkenalan dengan Cikgu Arif. Adalah 2-3 kali dia pernah hadir dalam sidang itu. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk ucapan saya ialah berterusannya hayat bahasa Melayu. Tentu saja ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mendengar ucapan ini menyangka bahawa dalam fikiran saya sudah ada tergambar gejala
bahasa Melayu tidak lama lagi akan mengalir ke alam kegelapan kerana sudah ditindas, kata orang, oleh bahasa-bahasa lain, antaranya bahasa Inggeris. Dalam tahun 2003, apabila Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ketika itu menjadikan sekolah kebangsaan sebagai sekolah dua bahasa Melayu Inggeris dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran matematik dan sains, pakar-pakar bahasa mengadakan perbincangan dengan ketua pengarah pelajaran dan pegawai-pegawai kementerian berkenaan di Putrajaya. Ada berbagai-bagai pendapat. Antara pendapat yang tidak begitu menyenangkan saya peribadi ialah yang menyatakan jika program tersebut terus dijalankan, maka bahasa Melayu akan lenyap dari bumi ini dalam masa 15 tahun. Ketika itulah saya membuka mulut bersuara bahawa kejadian seperti itu tidak mungkin berlaku. Lenyapnya sesuatu bahasa dari muka bumi ialah bersama dengan lenyaplah semua penuturnya. Dan semua penutur akan lenyap serta-merta apabila ditimpa malapetaka seperti letupan gunung berapi, tsunami, tanah runtuh dan banjir besar yang meliputi seluruh bumi. Bahasa juga boleh hilang dari muka bumi ini secara beransur-ansur apabila penuturnya sedikit demi sedikit meninggal dunia disebabkan penyakit atau dimakan binatang buas dan tidak ada pertambahan zuriat dalam komuniti yang terlibat sehingga akhirnya tidak ada lagi manusia yang akan menuturkan bahasa berkenaan. Keadaan yang seperti ini dialami oleh komuniti bahasa di berbagai-bagai tempat di muka bumi ini, antaranya di Sarawak dan juga di Semenanjung, iaitu bahasa orang asli, dengan lenyapnya beberapa bahasa yang tidak dapat dikesan lagi. Sesuatu bahasa tidak mudah disisihkan oleh bahasa lain jika penggunaannya terus stabil dan mantap, walaupun tidak dijadikan bahasa utama atau bahasa antarabangsa. Ini bermakna para penutur bahasa hendaklah sentiasa memelihara bahasa komuniti yang mereka anggotai. Dalam ucapan ini, saya akan memperkatakan faktor-faktor penerus hayat bahasa dengan memberi tumpuan kepada bahasa Melayu kita. Slide dia. Faktor-faktor penerusan hayat bahasa, faktor yang menjamin hayat sesuatu bahasa atau sebaliknya boleh dilihat dari dua paksi, iaitu paksi luaran dan paksi dalaman. Paksi luaran terdiri daripada faktor-faktor eksternal, faktor luaran, yang terdiri antaranya kawasan penyebaran bahasa, penuturnya, domain penggunaannya, adanya sistem tulisan, faktor sosiopolitik yang berkaitan dengan dasar bahasa negara, dan faktor fobia budaya yang pasti melibatkan bahasa. Paksi dalaman terdiri daripada faktor dalaman yang melibatkan unit-unit sistem filogenetik bahasa seperti sistem fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Slide 3 ya. Faktor luaran bahasa Melayu. Mengenai bahasa Melayu, dalam ucapan ini saya hanya akan memperkatakan 4 faktor, iaitu kawasan penyebaran bahasa, iaitu kawasan komuniti yang densiti penuturnya jauh melebihi penutur bahasa lain dalam kawasan kepelbagaian bahasa.
Kedua ialah penutur bahasa. Penutur bahasa sebagai bahasa pertama, misalnya bahasa Melayu, penutur Melayu, yang lebih banyak jumlahnya daripada penutur bahasa sebagai bahasa kedua. Ketiga, domain penggunaan, iaitu bidang penggunaan bahasa yang seiring dengan kewujudan budaya komuniti penuturnya dan dengan domain-domain baru yang membawa ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman baru yang memperkayakan leksikon bahasa. Faktor keempat, adanya sistem tulisan yang menyimpan sejarah dan mengembangkan serta mempertingkatkan peradaban. 4. Kawasan penyebaran bahasa Melayu, kalau kita lihat, terdiri daripada Kepulauan Asia Tenggara dan sebuah semenanjung. Satu-satunya semenanjung yang ada di Asia Tenggara yang masih ada. Dan kawasan ini sebagai kawasan bahasa Melayu sudah wujud lebih daripada 1000 tahun yang lalu. Bukan bermula dari Sriwijaya. Ya, kalau kita lihat bahasa Sriwijaya, pasti sudah ada ratusan tahun sebelum itu. Dan kawasan ini dikenal sebagai gugusan Pulau-Pulau Melayu atau Kepulauan Melayu. Nama ini adalah terjemahan dari The Malay Archipelago yang merupakan lambang dalam pengertian teori de Saussure. Ya, lambang kawasan ini merupakan satu kesatuan. Jadi lambang itu. Tidak terdapat sebutan nama seperti ini, ya, sekurang-kurangnya dalam kajian saya cuba mencari apakah ada nama seperti ini dalam teks-teks Melayu, dalam inskripsi batu-batu bersurat dan dokumen-dokumen lama yang ada di sini. Tapi tidak ada perkataan Kepulauan Melayu atau gugusan Pulau-Pulau Melayu yang menunjukkan adanya kesatuan geografi pulau-pulau itu dengan semenanjung dengan bangsa Melayu. Jadi itulah yang saya nak sebutkan. Biasanya dan saya pasti inilah dari kita katakan gugusan Pulau-Pulau Melayu itu memang terjemahan dari The Malay Archipelago atau dalam bahasa Inggeris, bahasa Perancis, Portugal, semuanya menuju kepada The Archipelago. Dan kita lihat biasanya orang luar dapat melihat aspek-aspek kehidupan yang kita sendiri tidak pernah sedari. Tengoklah antropologi orang-orang luar dapat melihat berbagai-bagai aspek kebudayaan Melayu yang kita dulu tidak pernah sedari, dan itu memang berlaku. Dan aspek kehidupan yang mula dipersepsi oleh para pelayar dari barat dan yang meninggalkan kesan kepada mereka ialah penggunaan bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu di keseluruhan kepulauan itu. William Marsden yang pada suatu ketika menjadi Governor Bencoolen, iaitu Bengkulu sekarang, mencatat pemerhatiannya mengenai orang Melayu Sumatera. Katanya, they are distinguished from other inhabitants of the island by the appellation of orang Melayu or Malays, which, however, they have in common with those of the coast of the peninsula and of many other islands. Jadi ini dia tulis dalam awal abad ke-19. Bukti bahasa Melayu digunakan dalam abad ke-7 Masehi sebagai bahasa pemerintahan Kerajaan Melayu Sriwijaya ialah 4 batu bersurat yang ditemui di Sumatera Selatan dan Pulau Bangka. Dalam abad ke-14, jatuhnya kerajaan ini, maka naiklah kerajaan Majapahit yang bahasanya ialah bahasa Jawa. Tetapi
bahasa Melayu tetap teguh sebagai bahasa perhubungan, terutama sekali di Kepulauan Melayu. Demikianlah juga keadaannya dalam abad ke-20 dengan bertambahnya jumlah penutur dengan bahasa pertama dan juga bahasa kedua. Dan ini berlaku dengan lahirnya Indonesia yang mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa negaranya tetapi menamakannya bahasa Indonesia. 5 ya. Sebelum abad ke-20, orang Melayu sudah berhijrah ke kawasan-kawasan di luar Kepulauan Melayu, mendirikan komuniti di Afrika Selatan, Sri Lanka dan Kepulauan Cocos Keeling. Penghijrahan mereka boleh dikatakan penghijrahan paksaan kerana penghijrahan itu berlaku atas kehendak pihak berkuasa atau majikan mereka. Penghijrahan orang Melayu ke Mekah yang mendirikan komuniti Melayu di sana adalah pilihan mereka sendiri. Dalam abad ke-20, komuniti-komuniti Melayu di luar Kepulauan Melayu bertambah dengan penghijrahan ke England, Jerman, Pulau Christmas dan Australia, terutama sekali di pantai timur, iaitu ada Perth, Katanning, South Hedland, Geraldton. 6 ya. Dengan wujudnya komuniti penutur bahasa Melayu di luar Kepulauan Melayu, maka keseluruhan komuniti yang ada boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kawasan tradisional penyebaran bahasa Melayu dan kawasan bukan tradisional penyebaran bahasa Melayu. Dalam kawasan tradisional, terdapat kawasan yang saya namakan the core areas atau kawasan trust. Dan kawasan bukan trust, the non-core areas, yang definisi masing-masingnya ialah, kalau saya ambil yang kawasan trust dulu. Kawasan trust penyebaran bahasa adalah kawasan yang stabil dan dari segi penggunaannya yang dicirikan oleh jaringan sosio-budaya yang luas dengan time depth. Saya terjemahkan time depth dengan lama waktu. Because it's a lama waktu. The time depth yang membawa komuniti ke taraf peradaban. Sebagai contohnya, kawasan trust yang mempunyai ini adalah Semenanjung Tanah Melayu, Singapura dulunya ya, Brunei, dan Indonesia dulunya, Indonesia sehingga 45, khususnya di Riau, Sumatera dan pesisir Kalimantan. Dan kawasan-kawasan trust ini merupakan pusat perkembangan bahasa dan budaya kepada semua komuniti penuturnya. Kawasan bukan trust adalah kawasan yang penggunaan bahasa tidak stabil dalam jaringan sosio-budaya yang terbatas disebabkan adanya kendala-kendala sosial dan politik, serta juga tidak ada time depth, lama waktu, yang membawa komuniti ke taraf peradaban yang lebih tinggi. 8. Dalam sejarah penyebaran bahasa, pada amnya, kawasan tradisional tidak berubah. Dalam arti kata, tidak mengecil atau lenyap selagi bahasanya tetap digunakan oleh penuturnya. Nah, itulah kita lihat Kepulauan Melayu. Berkenaan dengan kawasan bukan tradisional, ada yang sudah mengecil, seperti yang sudah berlaku di Mekah, komuniti Melayu lah, di Mekah dan Australia, dan ada yang terlenyap sama sekali seperti yang berlaku di Afrika Selatan dan juga di Sri Lanka. Ya. Perubahan boleh juga berlaku pada kawasan trust.
Kawasan-kawasan di Indonesia yang dahulunya merupakan kawasan teras bahasa Melayu sudah kehilangan taraf tersebut mulai tahun 1945 kerana ada label Indonesia yang sudah menggantikan label Melayu. Sungguh pun asalnya bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, tetapi unsur-unsurnya sekarang memperlihatkan pengambilan aspek bahasa-bahasa lain, antaranya bahasa-bahasa etnik Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia berlaku di Jakarta dan dari awal mula sejarahnya. Dan Jakarta lah kawasan teras bahasa Indonesia. That's the core area of bahasa Indonesia. Pengindonesiaan bahasa Melayu bertunas dalam tahun 1928, lama sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan dari Belanda dalam tahun 1945. Perjuangan membebaskan diri dari penjajahan Belanda telah membawa semua pulau yang sekarang ini kita kenal sebagai Indonesia bersatu padu. Negara baru yang akan lahir akan dinamakan Indonesia dan rakyatnya adalah rakyat Indonesia. Sudah disepakati bahawa bahasa Melayu diambil sebagai bahasa bersama bagi keseluruhan negara yang ditunggu kelahirannya. Semua pulau yang mempunyai ethos yang sama bersedia mengangkat sumpah setia dalam perjuangan mencapai cita-cita itu. Teks sumpah telah disediakan oleh pejuang-pejuang tanah air yang terdiri dari para pemuda. Sumpah itu pada mulanya berbunyi seperti berikut: kami putra-puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra-puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Itu bunyinya tak begitu sedap kan? Jadi adanya bahasa Melayu di baris ketiga sumpah itu menimbulkan keresahan di antara mereka yang telah mencipta sumpah itu, teks sumpah itu. Muhammad Yamin, salah seorang daripada penciptanya, mempertahankan nama bahasa Melayu kerana katanya tidak ada bahasa yang bernama bahasa Indonesia. Tetapi dia terpaksa setuju dengan pilihan ramai menggantikan Melayu dengan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, baris ketiga itu bahasa Melayu digantikan dengan bahasa Indonesia. Barulah ada rhyming, barulah kedengaran sedap sedikit. Mulai saat itu, 1928, bahasa Indonesia lah bahasa utama di Indonesia. Bahasa Melayu tidak hilang dari muka bumi, tetapi tarafnya yang dulu sebagai core area, kawasan teras, sudah tidak ada lagi, diganti dengan hanya sebagai bahasa etnik seperti bahasa-bahasa lain. Perubahan kawasan teras bahasa Melayu menjadi kawasan bukan teras juga berlaku di Singapura. Saya minta maaf kepada kawan-kawan di Singapura ya. Sudah ganti, sudah bukan bahasa teras lagi. Sejak abad ke-17 apabila Singapura masih berada di dalam Kesultanan Johor, bahkan selepas bebas dari Johor, pulau ini merupakan kawasan teras bahasa Melayu. Mula terbitnya sejarah Melayu adalah di Johor, diikuti oleh sastra hikayat dan perkembangan ini terpancar ke negeri-negeri Melayu lainnya. Hikayat Mereng Mawangsa, iaitu dari Kedah, negeri saya, yang sebelum ini adalah tradisi lisan, ditulis sebagai hikayat selepas raja yang memerintah ketika itu memperoleh
naskah sejarah Melayu. Dan saya sudah tulis ini, buku itu dalam terbitan Dewan Bahasa ya, tentang hal ini. Dan kemudian kita lihat surat khabar. Ya, dulu kita tidak pernah kenal surat khabar. Surat khabar mula lahir di Singapura. Dan juga penggunaan bahasa Melayu dalam radio dan filem. Singapura juga terkenal dengan kegiatan Persatuan Bahasa dan Sastra. Sungguh pun kegiatan yang membawa perkembangan bahasa Melayu masih ada di Singapura, tetapi densiti penutur dan jaringan penggunaannya menunjukkan Singapura bukan lagi kawasan trust. Minta maaf ya. Sekarang saya akan bercakap tentang penutur bahasa Melayu. Di kawasan tradisional, terdapat penutur asal bahasa Melayu dan juga penutur yang bahasa asalnya lain dari bahasa Melayu. Di kawasan Tras di Malaysia, majoriti penuturnya adalah asal bahasa Melayu. Penutur bahasa Melayu sebagai bahasa kedua boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu penduduk asal kawasan tradisional yang terdiri dari berbagai-bagai suku etnik. Ya, orang asli di Malaysia, Semenanjung, kalau di Malaysia, orang asli dan suku etnik di Sabah dan Sarawak. Rakyat Malaysia yang datang dari alam Melayu dengan bahasa asal mereka, iaitu suku kaum Cina, sejumlah suku kaum dari benua kecil India dan Sri Lanka dan berbagai-bagai lagi. Pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam sistem pendidikan di Malaysia bermakna bertambahnya jumlah penutur bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Berkenaan dengan komuniti-komuniti Melayu di luar Kepulauan Melayu, bahasa Melayu yang dibawa oleh generasi pertama bertahan setakat generasi kedua. Dan ini saya buat penyelidikan sendiri di Australia, di Mekah dan Pulau Christmas. Ya. Pada peringkat generasi ketiga, bahasa sudah hampir hilang. Dan masuk ke keempat, iaitu cucu dari generasi pertama, kita cucu dari generasi pertama, faham bahasa yang dituturkan tetapi tidak dapat berbalas balik dengan bahasa Melayu. Itu yang saya dapati di Mekah, di Australia, Pulau Christmas dan Cocos Keeling. Alright. Jadi di situ, maka kita datang pula kepada domain penggunaan bahasa Melayu. Right? Sejak merdeka, domain penggunaan bahasa Melayu di Malaysia meliputi berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan dan sebagainya, ya, karena dasar kebangsaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Sebelum itu, bahasa Melayu di Malaysia, bahkan di Brunei, sudah pun digunakan dalam domain pendidikan di sekolah Melayu, madrasah, pemerintahan negeri-negeri Melayu, surat menyurat, penulisan hikayat dan cerita rakyat, prosa dan puisi, sejarah rukun-rukun agama Islam dan undang-undang negeri Melayu. Nah, itu salah orang Melayu selalu lupa. Mereka ingat datang Inggeris baru kita celik huruf. Sekarang ini bahasa Melayu sudah pun digunakan sebagai bahasa berbagai-bagai bidang disiplin akademik. Ini bermakna sudah ada penulisan artikel, tesis dan buku dalam bidang-bidang tersebut dalam bahasa ini. Sungguh pun jumlahnya
tidak sebanyak yang diharapkan, tetapi benih tumbuhannya sudah menjanjikan pertambahan pokok dan buah. 11 ya. Sekarang saya akan bercakap sedikit tentang sistem tulisan. Dalam teori lambang atau semiotik, ahli linguistik saya fahami ya, sistem huruf digolong sebagai faktor luar bahasa. Selalu orang tanya saya mengapa saya tak masukkan faktor ini sebagai faktor bahasa. Tapi dalam kita tengok dari segi lambang, ini bukan faktor dalaman tapi faktor luaran. Ini disebabkan dalam menulis sesuatu bahasa, lambang tulisan boleh dipilih atau ditukar ganti, seperti juga faktor-faktor luaran yang lain. Sudah pun dibuktikan bahawa penulisan bahasa Melayu sudah menerapkan 3 sistem lambang yang berbeza, yang asalnya dari sudut alam yang berbeza, iaitu tulisan Palava dari India Selatan, tulisan Arab yang berubah menjadi tulisan Jawi dari Arab, dan tulisan Rumi dari Eropah. Tulisan Palava terbatas kepada penggunaannya dalam lingkungan pemerintahan. Memang itu tradisi dari asal-usul Palava dan juga sistem tulisan di negeri-negeri lain, bahawa bila timbulnya sesuatu sistem tulisan, itu adalah hak orang atasan, tidak pernah diturunkan kepada rakyat. Nah, kawan baik saya di waktu saya di SOAS dulu, pada makanya saudara pernah dengar Dr. Albertina Go, dia perempuan itu dia dalam salah satu buku dia kata yang paling ini yang dia suka itu tulisan Arab, karena adanya Prophet Muhammad yang mendemokrasikan tulisan ilmu pengetahuan. Dia telah mengkaji tulisan seluruh dunia. Semua pada awalnya itu adalah hak orang atasan saja. Orang lebih bawah tak ada hak belajar. Jadi itulah yang saya selalu kata, kita harus lihat bahawa kita kalau tidak datangnya agama Islam, tidak adanya bacaan Quran antara orang Melayu Islam, maka kita akan terus buta huruf sehingga orang Inggeris mula memberi sekolah kepada kita dengan sekolah Melayu itu pada hampir abad ke-20. Jadi saya katakan di sini, cubalah tengok, bayangkan jenis suasana yang menyelubungi peradaban Melayu jika tidak ada tulisan Jawi mulai abad ke-10 atau ke-11. Kata orang, dia datang ke Aceh dulu, dari Aceh pergi ke Kedah dalam itu. Nah, kalau di Kedah dia kata abad ke-10. Right? Jadi kita akan baru celik huruf. Jadi itulah kita harus bersyukur bahawa kita telah lebih celik orang kita. Sekurang-kurang dia baca Quran. Kemudian dia ambil tulisan Jawi, dia tengok abad ke-10, 11 sudah ada. Right? Jadi dengan itu bila kita dapat tulisan Rumi, itu kita menjadi 2 huruf. Dan saya agak kecewa sikit bila di Malaysia kita turunkan taraf tulisan Jawi yang mencelikkan, yang mula-mula mencelikkan buta huruf, mata kita yang buta huruf itu. Tapi tak apalah, kita masih baca Quran, orang Melayu Islam tetap akan ada 2 huruf. Baik, right. 12. Sekarang saya akan bercakap tentang faktor dalaman bahasa Melayu. Faktor dalaman yang mantap menjamin berterusannya hayat bahasa. Dalam pada itu, perubahan boleh berlaku dalam penggunaan kata leksiko dan sistem-sistem filogenetiknya.
Dalam mana-mana bahasa yang hidup, pasti ada perubahan. Sistem bahasa adalah sistem terbuka, disebabkan bahasa digunakan setiap masa di seluruh dunia. Sesiapa saja pun boleh menggunakan bahasa yang ada dalam komunitinya atau bahasa lain yang diperolehnya. Ada dua jenis perubahan bahasa. Kalau saya kata bahasa yang hidup pasti berubah. Jadi kalau kita nak buat baku jadi beku, tak jadi. Bahasa itu akan mati. Saya belajar Sanskrit dari guru Sanskrit, Profesor Ibu Subadio. Dia cerita kat saya dia pergi kongres pakar bahasa Sanskrit di India. Cuma mereka semua tahu tapi mereka mula bercakap tak jadi kerana bahasa Sanskrit sudah mati. Jadi tak hidup. Jadi kita lihat ada perubahan pada bahasa, iaitu dua jenis, iaitu perubahan yang menghasilkan kelainan atau variasi yang disebut dialek dan perubahan yang menghasilkan pencabangan bahasa. Nah, ini ada dua jenis perubahan dan saya akan bercakap sekarang 12 variasi bahasa atau dialek. Jadi perubahan yang tidak menimbulkan, mewujudkan bahasa yang baru. Variasi berlaku setiap masa dalam percakapan individu. Bahkan sekarang dalam ceramah ucapan saya dalam ucapan ini pun sudah berbeza dari apa yang saya bercakap dalam perbualan dengan Dr. Mukhalis atau Waraksana atau Dr. Saida atau dengan keluarga saya. Kita berubah terus. Tidak ada yang satu. Kita nak buat macam uniform. Macam tu tak boleh jadi. Alright. Dan variasi-variasi menggunakan dalam penggunaan community boleh terdiri daripada dua kategori pula, iaitu berdasarkan konteks penggunaannya, iaitu yang pertama variasi dialek sosial dan kedua variasi dialek geografi. Kalau saya kata sekarang saya banyak gunakan dialek sosial kerana kalau geografi banyak orang dah kali dari Kedah, Kelantan, Selangor dan sebagainya. Dialek sosial dikenal sebagai dialek yang ada yang unsur-unsur bahasanya memberi tumpuan kepada kata leksikal yang khusus digunakan dalam konteks tingkat sosial tertentu. Dalam bahasa Melayu, ada bahasa istana atau bahasa diraja yang merupakan bahasa halus pada peringkat paling atas. Di bawahnya juga, kalau di Malaysia lah, tak tahulah orang lain. Di bawahnya terdapat bahasa orang biasa yang juga mempunyai tata tingkat kehalusannya. Salah kalau orang kata bahasa orang biasa di Malaysia tak ada kata halus, cuma itu salah. Kerana pada peringkat, the commonest language juga ada peringkat yang halus. Alright. Dengan itu, dalam menggunakan bahasa Malaysia, kita hendaklah terlebih dahulu mempunyai gambaran sosial orang yang berbual dengan kita. Jadi itu, orang kata busybody, kata busybody. Alright. Jadi ini waktu saya di England, saya kata ini kita nak kenal lah dulu pangkat dia apa. Oh, don't be a busybody. No, I say I'm a Malay. I have to know, how we address people. Jadi kita tak boleh macam tu. Jadi saya kata yes, we are busybodies. We have to know. Bahkan kalau kita di rumah, balik ke kampung, you have to know the peringkat tua mudanya, bukan? Pak Long ke saat ni pergi panggil, hai Pak Cik. Tak kenal lah. Orang tak kata Pak Cik juga tak kenal. Orang kita juga tak suka kata Pak Cik. Dia kata Pak Long. Pak Long tu lebih atas. Pak Cik itu bawah. Alright. Kalau tak kenal Pak Long nak pergi mana? Kalau di selatan Pak Cik nak pergi mana? Tak boleh gitu. Jadi hal yang seperti itu. Dan tiap-tiap negeri ada dia punya peringkat-peringkatnya. Jadi kita kena tahu tu semua. You have to be a bit of a busybody. Alright. Selain dari variasi sosial,
terdapat variasi geografi yang biasanya hanya dikenal sebagai dialek saja. Di Malaysia terdapat banyak dialek Melayu di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. Masing-masing dialek dikenal dengan nama kawasannya, misalnya dialek Kedah, Johor, Kelantan, Kuching, Miri, Kota Kinabalu dan seterusnya. Tiap-tiap dialek ada sub-dialeknya yang menunjukkan perbezaan kecil dalam pertuturan dari satu daerah ke satu daerah. Nah, saya beri contoh yang saya tahu sub-dialek di Kedah. Orang Alustar berbeza sikit dari orang Baling dalam sub-dialek geografi. Orang berbeza sikit dari orang yang duduk di sempadan seperti Changlun, Bukit Kayu Hitam dan sebagainya. This is geographical. Kerana orang di utara banyak ialah ada ucapannya barangkali dari dulu terpengaruh dengan Siam ke apa pun saya tak tahu, dan itulah yang dikatakan sub-dialect. Berkenaan dengan jenis perubahan yang kedua, saya akan lihat tak apa, maaf. Kalau kita lihat, saya nak bagi contoh. Bagi dialek geografi, pasti ada yang apa kita katakan mutual intelligibility, iaitu saya terjemahkan sebagai kefahaman menyalin. You faham me, I faham you. Right? Kita tengok orang kata, orang luar, tak tahu lah, dia datang dari Indonesia ke apa, dia tak faham dialek Kelantan. Dia bahasa Kelantan tu bukan dialek, bahasa lain lagi. Tapi saya selalu perhati, pasal mak saya dia lisan semua. Ada lisan Terengganu, ada lisan Kelantan, ada lisan Johor, ada lisan Singapura, ada lisan ini Perak. Bila mereka datang rumah saya kata, cakaplah mak. Mak cakap mak, dia cakap Kelantan, tak apa. Cakap mak saya cakap Kedah, dia cakap Kelantan. Mula-mula mak saya susahlah sikit. Lepas tu faham. Datang pula Terengganu, faham. Datang pula Perak, tak berapa sangat. Tapi Kelantan dengan Terengganu. Tapi faham, boleh. Jadi orang Singapura juga, kalau pergi Kelantan, barangkali for the first 24 hours tu, atau 12 hours susah juga nak faham. Tapi lepas 24 you will find the formula, you know, and you become mutually intelligible. So, ada. Banyak orang kata, oh no, bahasa Kelantan tu jadi bahasa tersendiri. Saya kata tak. Ini yang dikatakan dialek geografi. Dan dialek geografi itu biasanya berlaku, kita tengok apa yang manifest dari dialek geografi. Kebanyakannya sebutan dengan kata leksikal. Tengok saja. Misalnya saya ambil contoh, ambil kata ada. Diwujudkan dengan beberapa variasi mengikut dialek, iaitu A, E, O, akhir kata ada, ambil perkataan ada. Nah, orang Kedah akan kata ada, orang Selatan ada, orang Perak ada, orang Timur, Pantai Timur ada. Tapi faham kan? Tengok pula R. Kita lihat, satu waktu dahulu mesti ada R, kerana dalam tulisan ada raw. Tapi kalau kita dengar, kita bubuk, cuba kita masuk kampung, cakap dengan orang kampung gelak. Tak? Semua orang kampung gelak, orang Kedah dia dikata, oi, mereka mai. Mereka bercakap macam book. Book tu buku. Kalau saya balik, oi, mereka mai. Mereka bercakap macam bahasa book. Tu dia. Tapi kan orang tak cakap. Kalau cakap dengan Tunku Abdul Rahman pun lepas tu, Allah, dia susah. Aku cakap biasa macam ni. Sultan Kedah yang dulu saya biasa, dia kena dia sesudah apa masa Kedah lah. Nah, kita ambil R. R is a very good example. Kita itulah saya kata barangkali dulu ada dialek yang ada R. Kerana kita ada dia punya trace kewujudannya. Kita ambil katalah perkataan ulang.
right? ULAR, oh, ular sawah, ular gitu. Tapi sudah turun pada ceramah, dia kalau dia orang Singapura, orang Johor, ular kan, ular. Ular sawah, ular air. Kalau orang Kedah kata ular ayam, dia kata. Orang Kelantan nanti kata ular. Tapi yang semua hilang R. Cuma 2 dialek geografi saja mempertahankan R, the phoneme R, the diachronic phoneme yang dulu R, tapi dalam fonetik yang berbeza, iaitu dialek Kedah R dipertahankan, tapi dalam fonetik the fricative uvula. Jadi fricative uvula ni bahasa Melayu kita fricative, kita tak apalah ya. Itulah ayam, okey. Satu lagi dialek ialah dialek Sarawak. Dia masih mempertahankan. Dia itu vila fricative. Kalau Kedah uvula, Kedah ke bawah sikit. Vila ke atas sikit. Dia kata ular. Dia pergi kucing, dia kata ular. Alright. Kalau Kedah ular. Jadi kalau ada yang ini, as a historical linguist, saya kata pasti ada R dulu, yang lain semua buang R. Agaknya mereka nak duduk R. Adalah peminatu suka peminatu di Malaysia satu bangsa. Kalau R, ya Allah. Saya ingat orang dulu pun menyampah dengan R yang bunyi terlalu macam kereta bunyi itu. Jadi apa lagi kalau banyak R. Jadi orang Kedah dia buat cara dia, tak apa kita tak usah buang, tapi kita buat macam Ain Arab. Jadi Ain Arab lah saya kata. Saya kata kat Arab ya. Kita Kedahan saya Ain. Alright. Tapi Sarawak ada R. So this is the thing. Jadi kalau kadang-kadang orang Kedah ni ulu lah. Tak. Saya kata orang Kedah ni dia pertahankan yang pusaka nenek moyang. Nenek moyang dulu dia tak buang. Okay. Alright. Kedua-dua jenis kelainan sosial, geografi dan kelainan sosial dan geografi tidak melahirkan bahasa baru selagi sistem-sistemnya mantap. Pertambahan hasil pengaruh bahasa asing dari segi bunyi dan perbendaharaan kata tidak merosakkan bahasa selagi sistemnya tidak dipindah. Ni pindah, jangan pindah. BM bahasa Melayu mendapat banyak pengaruh dari bahasa asing, terutama sekali dari bahasa Sanskrit, itu sebagai permulaan saja. Bahasa Arab dan bahasa Inggeris, yang banyak bahasa Arab. Kita masih terus ambil dari bahasa Arab dan kita ambil bahasa Inggeris, kita tidak ambil lagi dari bahasa Sanskrit. Kalau ada yang bahasa Sanskrit yang masuk, itu ambil melalui Indonesia. Tapi Indonesia masih mengambil bahasa Sanskrit kerana lama, kerana bahasa Jawa mengambil bahasa Sanskrit. Jawa dan Jawa kuno, dan seperti saya katakan tadi, kawasan teras bahasa Indonesia adalah di Jakarta. Jadi itu lazimlah bagi bahasa Indonesia nak ambil leksikon yang ambil dari bahasa Sanskrit. Alright, macam Wisma tu Sanskrit, alright, Geraha itu Sanskrit, semua itu Sanskrit. Dan kita hanya import dari Indonesia, bukan kita ambil dari bahasa Sanskrit. Alright, kita lihat pengambilan unsur-unsur leksikal dan juga bunyi dari bahasa asing tidak meminda sistem bahasa dari segi morfologi, kata, phrase dan syntax. Alright. Dan kita tengok bahasa Inggeris saja. Bahasa apa yang tak masuk dalam bahasa Inggeris? Alright. Lebih banyak kalau kita buka. Tapi bahasa Inggeris tetap bahasa Inggeris. Ya. Dari dulu. Saya dulu ambil kesusastraan Inggeris, ambil
dari Chaucer sampai sekarang. The system is still the same. It's not. Okay. The lexical berbeza lah kerana zaman sudah berbeza. Alright. Pengambilan unsur-unsur dari luar Kepulauan Melayu dalam bahasa Melayu bermula dari abad ke-7 Masehi. Kerana cuma dalam abad ke-7 baru ada, kita lihat, ada teks. Mungkin ada sebelum itu. Tapi yang kita dapat perolehi itu teks bahasa Melayu yang sudah memasukkan bahasa Sanskrit. Ada teks satu batu bersurat di Samarinda, saya pergi Samarinda, tapi semuanya dalam bahasa Sanskrit, bukan bahasa Melayu. Ada satu lagi di Vietnam, batu bersurat terakhir, itu abad ke-4. Jadi sudah ada di situ dicampur, tapi kita hanya ada abad ke-7, batu bersurat abad ke-7 yang dijumpai di selatan Sumatera Selatan dan juga di Pulau Bangka. Menurut Sode itu sarjana Perancis yang menterjemahkan, dia mengalih hurufkan huruf Pahlavi itu ke tulisan Rumi dan dia cuba memberi tafsiran dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Perancis lah. Prasasti yang 4 di Indonesia itu. Menurut beliau, dia kata inskripsi tersebut adalah bahasa Melayu yang stabil dari segi sistem dan strukturnya. Perbezaannya, orang tanya dia, apakah tak ada bezanya dengan bahasa setempat waktu itu? Kerana itu kawasan bahasa Melayu. Palembang, Jambi, Pulau Bangka dan juga Minangkabau dekat di situ. Orang tanya, tak adakah perbezaan? Dia kata ada. Perbezaan hanya terdapat dalam adanya banyak sekali kata-kata bahasa Sanskrit dalam prasasti yang 4 itu. Alright? Itu saja kata dia. Dan saya ambil kesempatan kerana dia sudah transcribe, saya ambil kesempatan meneliti teks salah satu batu bersurat itu, iaitu batu bersurat Kedukan Bukit. Kedukan Bukit 628 ya. Dan saya dapati bahawa unsur-unsur teks dalam bahasa Sanskrit yang digunakan dalam menyebut itu, digunakan unsur-unsur Sanskrit itu hanya dalam menyebut pangkat raja dan pangkat anak raja, keluarga raja. Ya, nama tahun, dia pakai tahun Syaka. Waktu itu kita tak ada lagi tahun Masihi, tahun ini, maka tak pakailah tahun Hijrah kan, tak ada, belum Islam belum datang, tahun Syaka. Dan frasa-frasa yang merujuk kepada budaya dan sistem kepercayaan agama Buddha. Kerana raja itu adalah raja yang beragama Buddha, orang Melayu, tapi dia menganut agama Buddha. Dan mungkin juga waktu itu orang Melayu di situ pun juga mungkin beragama Buddha. Dan bahasa agama Buddha memang bahasa Sanskrit. Dari bahasa teks itu dapat disimpulkan bahawa penggunaan bahasa Melayu Sriwijaya mempunyai aspek diglossia. Untuk mereka yang bukan dalam linguistik, diglossia itu yang menunjukkan the taraf high, the division of high and low language. That's diglossia. Ya, dengan adanya bahasa tinggi yang digunakan dalam pemerintahan sudah menggunakan bahasa tinggi, dan bahasa biasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi typology, bahasa Melayu abad ke-7 adalah bahasa agglutinatif. Bahasa kita bahasa agglutinatif, isolatif, agglutinatif, dan juga itu apa namanya satu lagi tu, ya. Ya, kita bahasa agglutinatif yang menggunakan awalan sisipan dan sedikit akhiran.
Bahasa Melayu tak banyak gunakan akhiran. Right? Kita kadang-kadang kalau kita lihat pergi ke kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak, ada yang tidak ada akhiran sama sekali. Jadi kita boleh katakan akhiran datang kemudian. Alright? Jadi kita hanya pada awalan. Sisipan pun sedikit. Jadi that's our agglutination. Alright? Jadi bahasa agglutinatif dengan membandingkan bahasa abad ke-7 ini dengan bahasa abad ke-14 yang terdapat batu bersurat Terengganu. Itu saya sudah baca, batu itu saya ada artikel saya dah tulis. Batu bersurat Terengganu ya, abad ke-14 dan juga dalam itu teks abad ke-16 1580 yang terdapat Aqaid An-Nasafi, itu juga saya sudah kaji. Maka didapati sistem dan struktur bahasa Melayu tetap mantap dari abad ke-7 hingga ke abad ke-16. Yang berlanjutan ke abad ke-17, itu sejarah Melayu, diikuti oleh bahasa hikayat dan dokumen-dokumen undang-undang pemerintahan Kesultanan Melayu serta genre warkah dengan bahasa hidup, dengan bahasa halusnya. Orang Melayu pasti faham. Kita orang Malaysia baca teks-teks itu kita faham. Tapi yang agak sukar sedikit ialah the lexical items. Kerana lexical items itu menggambarkan konsep pada zaman-zaman tertentu dan juga register of the language pada zaman yang tertentu. Jadi kita boleh faham pada ada sistem dan strukturnya. Dan ini berterusan hingga kepada bahasa Melayu sekarang ini. Kita tak pernah tambah sisipan. Kita tidak pernah, kita hanya sisipan, kita ada i, kan dengan an saja, bukan? Itu pun jarang orang gunakan i. Right? I itu kita ada. Jadi tak tambah. Right? Sisipan juga bahkan sikit sekali, bahkan tak tambah langsung, tak beku saja dalam bahasa Melayu moden. Dalam bahasa di luar-luar ini masih ada. Tapi kalau kita lihat, kita punya awalan, kita ambil begitu saja tanpa tempek saja macam pra, ya, pra peperiksaan, ya, pra Malaysia. Orang suka sangat wan. Saya pun pelik juga. Agamawan. Orang nak kata linguistik, tanya saya, boleh tak Profesor Asbar kita kata linguistikawan? Tadi hang pemusuh orang dia jadi apa? Duk kawan-kawan tak payahlah, saya kata. Buat pemudah sudah duk wan-wan. Buat apa? Katalah ahli agama. Ini duk agamawan tuan ni. Ya Allah, saya kata apalah nak buat. Anak cucu saya pun agamawan. Tak apalah. Jadi kita lihat. Mantap. Tak berubah. Tak ada pindaan. Sekarang kita lihat, kalau kita nak lihat kelainan, ada bahasa itu masih ada in, di kita sini kita tak ada in. Alright? Macam kesinambungan, itu bukanlah, tak apalah kesinambungan. Kita nak buat sambungan saja, tak apa. Duk kesinambungan, kita nak buat bagi teruk sendiri. Orang kita ingat, lebih panjangnya perkataan, lebih baik. Tak, bahasa Inggeris dia lebih pendek. Pakai bahasa Inggeris perkataan yang panjang-panjang, dia kata apa benda ni? Dia kata you're becoming Mrs. Malaprop. Ada dalam salah satu play itu Mrs. Malaprop cakap jadi. Saya kata saya bukan Mrs. Malaprop lah. Oleh sebab itu, bila nak tulis artikel, nak masuk dalam ISIS, saya ingin nak beri nasihat kepada sarjana-sarjana yang masih muda yang nak tulis artikel dalam bahasa Inggeris, tak salah guna malapropism. Kerana saya sendiri, I'm editor-in-chief for the SOAS Journal, kita tak suka yang malapropism. Ya? Macam-macam begitu kita tak suka. Alright. Bahasa Melayu pun saya kata, be simple, be humble. Ini ingat kalau pakai berdebu, kita dah pandai bahasa Melayu, tak betul.
Alright, saya akan teruskan kepada slide ke-13, iaitu munculnya pencabangan bahasa. Kajian linguistik sejarah, iaitu historical linguistics, bukan linguistic of history of linguistics, but historical linguistic, right? Menunjukkan bahawa bahasa muncul secara berlapis-lapis dari bahasa purba, iaitu bahasa hipotesis. Kalau orang kata ada a proto language, bukan dia tahu pun, dia cuma construct saja. Alright, dia construct seperti orang duk reconstruct candi mana, linguis pun construct macam tu juga. It's a hypothetical language yang direkonstruksi oleh ahli-ahli linguistik, ahli-ahli linguistik sejarah berdasarkan ciri-ciri bahasa yang sinkronik. Kita nak pergi ke alam diakronik, kita mengumpulkan ciri-ciri sinkronik. Kerana tidak ada data atau dalil bahasa abad ke-19, so we have to reconstruct and we use the synchronic data. Alright. Dari bahasa-bahasa Austronesia yang tersebar di Kepulauan Melayu hingga ke Madagaskar di sebelah barat dan ke Lautan Pasifik di sebelah timur, telah direkonstruksi 4 keluarga, iaitu keluarga Indonesia, Malaysia, Micronesia dan Polynesia, yang diturunkan dari bahasa asal yang dinamakan Proto-Austronesia atau Austronesia Purba. Itu hipotesis saja, hypothetical language. Orang tak tahu. Pasti ada, tapi orang tak tahu bentuknya. Tiap-tiap cabang ini menurunkan ranting-rantingnya. Bahasa Melayu adalah salah satu ranting dari keluarga Indonesia, di samping sejumlah besar ranting-ranting lain, seperti bahasa-bahasa pribumi Malaysia dan bahasa-bahasa pribumi Indonesia, bahkan bahasa-bahasa pribumi Filipina dan sebagainya. Pencabangan mengambil masa ribuan tahun, dan faktor-faktor yang terlibat adalah faktor luaran dan juga faktor dalaman. Faktor luaran banyak diperkatakan dalam bidang arkeologi, geologi dan oceanology. Alright? Kerana oceanology ni bila dia buat rekonstruksi kepada abad sebelum Ice Age. Itu dia dapat dari oceanology. Alright? Pencabangan bahasa kepada keluarga dan ranting-ranting bahasa boleh dilihat dari kajian-kajian rekonstruksi. The next slide. Bahasa Kriol, salah satu pencabangan bahasa adalah bahasa Kriol. Bahasa Kriol adalah gambaran pencabangan bahasa yang memperlihatkan adanya percampuran sistem dan struktur lebih dari satu bahasa. Pelbagai bahasa dia tak kisah. Dan juga dalam perbandaraan kata. Bahasa Melayu Kriol ialah hasil campur aduk. Antara bahasa Melayu Kriol adalah bahasa Melayu Baba di Melaka, juga adalah bahasa lain di Kelantan, juga ada bahasa Melayu, dia orang tak panggil Baba, dia panggil adalah satu bahasa Melayu Cina Kelantan. Alright. Bahasa Melayu, yang dia kata bahasa Jakarta tu, disebut juga Betawi. Betawi itu nama lain untuk Jakarta waktu zaman Belanda. Itu sebenarnya bahasa Kriol. Bahasa Kriol. Bahasa Inggeris Kriol tu dapat di mana-mana saja. Right? Dan antara lain ialah bahasa Tok Pidgin. Right? Kerana saya dah pergi ke tempat tu dan dengar mereka bercakap Tok Pidgin. The Tok Pidgin has become a language on its own, dan itulah mereka nyanyi lagu kebangsaan. Kerana di New Guinea, di Papua New Guinea, dia ada dua bahasa. Tok Pidgin, itu bahasa kebangsaan dia, dan satu bahasa Inggeris. Alright. Dan sekarang bahasa Kriol Tok Pidgin tu
sudah menjadi bahasa tersendiri. Dan itu pun dia bagi nama Tok Pisin lah, dia tak bagi nama salah satu bahasa. Seperti kita kalau kata bahasa Melayu Kriol, right? Bahasa Melayu Baba. Dari contoh-contoh yang seperti ini, kita boleh membuat inference bahawa dalam pencambangan sesuatu bahasa dari induknya, terlebih dahulu berlaku proses perubahan sistem dan struktur. Dan kita tengok sampai ke manakah perubahan itu berlaku. Kalau perubahan itu tidak meminda sistem dan struktur, maka dia tetap menjadi ranting, dia menurunkan. Seperti kita turun dari Austronesia, turun Indonesia dan sebagainya. Tapi kalau banyak pindaan yang berlaku kepada sistem dan struktur, maka apa yang kita perolehi itu adalah bahasa Kriol. And the process is called Kriolization, right? Saya nak kata pengkriolan pun boleh, kriolisasi terboleh, alright? Suka hatilah siapa nak ambil yang mana, alright? Pengkriolan ke, lisasi ke. Tadi saya juga tengok terbanyak juga sasi, alright? Sasi, saya pun tak tahu sasi ke apa dia, alright? Apabila peringkat Kriol menjadi stabil dan mantap dalam penggunaannya, dan banyak orang menulis pula novel dalam Kriol itu dan seterusnya, maka jadilah Kriol itu bahasa tersendiri. Nah, bahasa Melayu Baba dia cuma ada takat folklore, dia duk menyanyi itu saja. Dia tak sampai pada peringkat itu. Jadi dia tetap Kriol. Right. Jadi dalam pemerhatian saya lah, kalau saya kata bahasa Melayu itu mantap dan stabil sepenuhnya, itu tak betul. Kerana dalam pemerhatian saya sekarang ini, saya sudah lihat wujudnya penyimpangan sistem dalam penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Salah satunya ialah penggantian semua penjodoh, salah satu saja, banyak lagi. Semua penjodoh bilangan dah mati kecuali penjodoh bilangan sebuah. Right? Saya pun heran juga. Right? Dari dah berapa lama dia kata sebuah kata. Tak? Sebuah kata, sebuah sungai. Kita kata sebuah sungai ke? Kita kata sebuah kata ke? Alright? Sebuah, tak tahu macam, sebuah cawan, sebuah kebahagiaan, alright, sebuah kecintaan, Allah ya Allah, sebuah kunjungan. Cuba tengok semua jadi buah. Tak ada yang tak ada buah. Padahal dalam tu tak perlu pakai pun buah. Alright. Jadi saya tengok orang yang tu, dia orang duk kata, orang kritik dalam utusan Malaysia kat mana dulu. Saya ni merosakkan bahasa Melayu kerana buku-buku saya ada fonem, morfem. Pasal apa tak cari bahasa Melayu? Orang Dewan Bahasa mai tunjuk kat saya, tu dia. Profesor perosak bahasa kerana morfem, alomorf, morfologi, fonem, fonologi sudah rosak. Dan kebetulan saya pakar geologi ada dekat saya dalam mesyuarat di Dewan Bahasa. Saya tanya dia, Profesor Ibrahim Komo, Profesor, kami memang ambil morfologi itu dari geologi. Tapi saya tak tahu sekarang, morfologi itu apa? Your morphology. Do you say the earth have morphed into? Dia kata, no. Do you have morpheme? No. Do you have alomorph? No. Alright. See? Jadi, dia tak ada. Kita ambil. Kerana linguistik, kita berhadapan dengan benda-benda yang kecil, benda-benda yang abstrak. Takkan nak cari bentuk. Bentuk morfem. Dia kata, kenapa saya tak guna fonem bunyi? Dia tak tahu. Fonem tu lain, phone tu lain kan?
dan sebagainya. Jadi saya kata kita gasak lah, tapi saya tengok, tapi dia tak kritik pula yang ni. Yang ni seolah-olah dalam bahasa Melayu mesti ada a dalam bahasa Inggeris. We are meeting at a carnival, or there's a type of sebuah jenis, there's a type of food, sebuah jenis makanan, ada gila tak? So, things yang seperti itu. Padahal ya, kita punya penjodoh bilangan itu bukan main-main. Itu menggambarkan the way, ya, cara orang kita dari dulu-dulu lebih pandai dari kita. Cara dia mempersepsi, dia how they perceive apa yang berlaku, apa yang ada di dunia. Dan dari situ dia conceive, macam mana nak buat ini. Kalau yang kecil, yang besar, yang bulat macam mana, yang panjang macam mana, dia sudah buat dah formula bagi kita, tapi kita rosakkan itu. Semua kita kata sungai sebuah, sungai pun macam buah, kebahagiaan pun macam buah, rupa buah, kecintaan pun macam buah juga, semua macam buah. Cuba fikir, ini satu hal. Banyak lagi, ini banyak lagi, tapi ini leksikograma. Sistem penjodoh bilangan termasuk dalam leksikograma. Bermakna kita jangan main-main. Bila kita buat macam tu, kita sudah melanggar grammar. The lexical is the kata penjodoh bilangan itu sendiri. Kalau kita guna, macam kita katakan, sebuah bilik tak apa, sebuah rumah tak apa. Kalau kita katakan sebatang sungai tak apa. Ada lagi lah macam-macam. Dan kalau kita kata sebuah sungai, mana dia jadi buah tak? Mana bentuk buah? Ada tak? Things yang seperti itu. Jadi ini dah melanggar the grammar parts. The lexical and the grammar part. The system has been invaded, the system has been destroyed. Dapat saya katakan hal yang seperti itu. Right. Tapi ini sudah lama digunakan di Indonesia, tapi itu tak apa. Kerana dikatakan Jakarta adalah kawasan teras bahasa Indonesia. Dan kawasan teras bahasa Indonesia itu dikelilingnya itu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apa, tapi bahasa Jawa yang lebih. Dalam bahasa Jawa tidak ada penjodoh bilangan. Bahkan dalam sebahagian besar bahasa etnik Indonesia tidak ada penjodoh bilangan. Suatu masa dulu ketika Profesor Takdir Ali Syabana dengan saya, dia kata, Asmah, mari kita buanglah penjodoh bilangan. Tapi dia orang Sumatera, saya pun heran. Saya kata, apa pasal Pak? Ni susahlah orang Melayu nak cakap Melayu. Saya kata, Bapak, adakah kita nak ajar yang lain daripada bahasa Melayu kepada orang bukan Melayu? Orang bukan Melayu akan terhina dengan apa Bapak kata. Nak ajar kepada mereka sesuatu yang of a low level. Asyik tu. Apa? Indonesia dah masuk dalam dia punya sistem grammar. Tak apa. Malaysia tak perlu mengkritik Indonesia. Tapi orang Melayu di Malaysia, saya tak tahu di Singapura, saya tak tahu di Brunei, tolonglah jangan terus duduk meratip, duduk jampi dengan sebuah tu, sebuah ni, sebuah itu. Maka kita biar Indonesia mengatakan bahasa Indonesia sudah bukan bahasa Melayu. Right? Bahkan Profesor Anton Moliano pernah mengatakan bahawa bahasa Indonesia bukan lagi bahasa Melayu. Ini saya petik dari karangan beliau dalam 1989. Saya baik kerana dia cikgu saya baik, dia sendiri cakap pada saya. Right? Dia dah jadi mendiam Profesor Anton. Ini saya petik betul-betul dari buku dia, 1989. Sejak 40 tahun, iaitu sejak merdeka lah, 89 dah 40 tahun lebih lah. Sejak 40 tahun itu, kegiatan sosial budaya tidak pernah berpusat
di Riau. Gerak kebangsaan yang bercintakan Indonesia lahir di Pulau Jawa. Pergulatan revolusi dan perubahan struktur sosial masyarakat di kota-kota besar kita memantulkan pengaruhnya pada bahasa kebangsaan kita. Itu. Jadi dia kata, dia bukan bahasa Melayu, tak apa. Tak apa mereka buat. Jadi kita tetap bahasa Melayu. Dan sebagai kesimpulan, bolehlah kita katakan bahawa sesuatu bahasa akan bertahan lama dalam komuniti penuturnya dengan adanya kestabilan penggunaannya dengan kawasan teras dan bukan teras dan kemantapan sistem dan strukturnya. Berterusannya hayat bahasa menurut Gellner ni dia mengarang buku Words and Things, disebabkan bahasa adalah benda yang sedia ada, natural, dan oleh manusia. Bahasa dilakukan sebagai aktiviti yang konkret dalam konteks yang konkret juga. Saya ingin menambah kepada pendapat Gellner dengan membawa satu lagi aspek penggunaan bahasa, iaitu sebagai amalan social practice. Ya. Aspek ini menyumbang kepada kemantapan bahasa kerana dalam interaksi yang bersifat sosial, mereka yang terlibat berhati-hati dengan peraturan nahu seiring dengan ciri variasi sosial, yakni dengan mematuhi etiket dalam penggunaan bahasa. Sebagai penutup, saya ingin menutup dalam ucapan saya ini, saya ingin menyatakan bahawa memberi suatu pujian kepada pihak yang mengadakan upacara peringatan ini untuk memperingatkan seorang tokoh bahasa dan budaya Melayu Singapura, iaitu Allahyarham Cikgu Arif yang saya hormati. Saya juga ingin mengulangi ucapan terima kasih kepada pihak pengelola yang memberi kesempatan kepada saya memberi ucapan ini, dan juga terima kasih kepada khalayak yang sudi mendengar ucapan ini. Sekian. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Asma. Lebih 1 jam ya Prof berucap. Lebih ke? Maaf lah, minta maaf. Tidak. Dan saya kesian juga melihat Prof ya. Mungkin penat ya. Tapi tokoh bahasa seperti Prof ini memang tidak rasa penat apabila berkongsi ilmunya dengan kita semua. Ya. Jadi terima kasih banyak-banyak Prof. Saya rasa Prof telah memberikan lakaran yang lengkap ya, lagi luas tentang kawasan-kawasan penyebaran bahasa Melayu, kelainan-kelainan bahasa Melayu, domain-domain penggunaan bahasa Melayu, dan juga faktor-faktor dalaman dan luaran yang menentukan penerusan hayat bahasa Melayu. Dan pada masa yang sama juga Prof mengajak kita menelusuri sejarah bahasa Melayu ketika memperkatakan hal-hal yang tadi itu. Dan pada masa yang sama juga ya, menegur amalan bahasa dalam kalangan sesetengah penutur yang menyimpang daripada nahu dan leksikal bahasa Melayu. Ada satu ketika apabila Prof menyatakan berucap tadi, saya gelak sedikitlah apabila Prof minta maaf kepada kita di Singapura yang Prof kata kalau dulu ya dari segi sejarah tu Singapura tu sebahagian daripada kawasan teras ya, ataupun kawasan tradisional yang mana bahasa Melayu merupakan bahasa utama yang dituturkan oleh khalayak di Singapura. Namun keadaan telah berubah ya. Jadi saya juga sebenarnya sedang memikirkan apa yang telah Prof katakan tadi. Jadi dari segi sejarah ya, Singapura sebahagian daripada kawasan penyebaran tradisional bahasa Melayu dan juga kawasan teras ya. Namun kini oleh kerana dasar di bahasa negara ya sejak lebih
50 tahun yang lalu. Jadi kini terdapat kecenderungan lebih-lebih lagi dalam kalangan belia dan juga kanak-kanak kecil untuk tidak menggunakan bahasa Melayu sekerap ibu bapa mereka. Malah bahasa Melayu mungkin bukan lagi bahasa pertama sesetengah kanak-kanak Melayu di sini. Jadi saya nak ajukan pertanyaan kepada Prof, adakah situasi ini mewajarkan penelitian semula klasifikasi kawasan penyebaran bahasa Melayu untuk Singapura? Kalau kita bukan lagi kawasan teras, apakah kawasan yang tepat untuk Singapura ini? Dan sebelum Prof menjawab soalan itu, ada satu perkara yang saya juga ingin tukil iaitu tadi Prof katakan tentang kawasan di luar tradisional iaitu penutur Melayu yang telah berhijrah dari kawasan Nusantara ke tempat-tempat lain seperti Cape Town dan negara-negara di India, di Eropah dan sebagainya. Dan saya teringat apa yang diperkatakan oleh Fishman yang mana beliau mengatakan bahawa kalau saya boleh tukil apa yang dikatakan dalam bahasa Inggeris nowhere in the world are families who speak a minority language able to maintain their family heritage language on their own beyond the second generation as migrant. Jadi tadi Prof pun juga ada sebut gitu iaitu generasi pertama dan kedua, kemudian generasi yang terusnya mungkin akan hilanglah bahasa komuniti mereka itu. Jadi berbalik kepada Singapura, agak berbeza sedikit keadaannya. Kita tidak berhijrah ke mana-mana. Kita tetap di Singapura, Tetapi oleh kerana dasar bahasa yang tertentu menjadikan terdapat peralihan bahasa. Kalau saya boleh, kalau kita ambil dari saat Singapura berpisah dari Malaysia, iaitu generasi ibu bapa saya, generasi datuk nenek saya, yang boleh dianggap sebagai generasi pertama lah dalam lingkungan Singapura yang merdeka ini. Kemudian sampai kepada generasi saya, dan saya membesar dalam bahasa Melayu di rumah, dengan bahasa Melayu di rumah, kemudian belajar bahasa Inggeris di sekolah. Jadi kita mengikuti persekolahan yang merupakan sebenarnya English medium school lah, sebab kesemuanya dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu hanya dipelajari sebagai satu mata pelajaran. Dan lama-kelamaan saya dan mungkin teman-teman saya sezaman dengan saya, mungkin ada yang masih dapat mempertahankan bahasa Melayu, tapi ada yang mungkin sudah pun mula rasa lebih selesa dengan bahasa Inggeris. Kemudian generasi yang seterusnya lebih kurang lagi lah ikatan mereka dengan bahasa Melayu. Jadi walaupun kita tidak ke mana-mana, tetapi peralihan itu dapat dirasakan seperti mana yang Fishman katakan tadi. Jadi apakah mungkin Prof boleh mengulas sedikit tentang apa yang saya perkatakan tadi? Tentang poin yang macam mana, Cik? Yang pertama tu tadi, apakah ada istilah yang lebih tepat untuk kawasan seperti Singapura ini yang dulunya kawasan teras tetapi kini tidak kawasan teras? Itu saya punya creation tapi orang kalau Singapura itu saya kata ada, tapi pasal apa dari segi kerana saya kena ada kategori kawasan teras, ada saya kata penutur, jumlah penutur yang banyak. Alright, kerana dari situ memang dulu, alright, dan everything coming out from Singapore and everything. Dan hal yang seperti itu, saya tidak tengok di sini dari segi keturunan. Saya tengok dari segi, saya kata di situ tadi, dari segi adanya apa nama saya katakan jaringan sosio-budaya. Jaringan sosio-budaya yang ini. Jadi kalau kita bandingkan, kalau kita tengok katalah Singapura kecil, Brunei pun kecil. Tapi jaringan sosio-budaya yang menggunakan bahasa Melayu. Saya ingat Brunei lebih kecil dari Singapura dia boleh jadi kerana dari situ dia budaya dia dapat perkembangkan. Lepas tu kita tengok, kalau kita tengok dari situ bahkan dapat
macam kita tengok dari segi apa nama seremoni dia, penggunaan bahasa dia dan sebagainya, itu dengan kerana mungkin Malaysia dekat dengan dia, dengan situ, untuk Singapura juga. Tapi itu yang saya katakan dari jaringan sosio budaya yang menggunakan bahasa itu. Itu saja saya kata. Kalau di Singapura, jaringan sosio budaya tidak adakah itu meliputi say 50%? Right? That it doesn't come to 60% of the jaringan. So jadi itu sebabnya saya kata, kecuali beberapa tahun akan datang, ya, akan bertambahnya even the second, saya juga kata those who take the language as a second language, not as a first language, nanti memperbanyakkan lagi orang yang menggunakan bahasa Melayu. Dan kalau ada jaringan sosio budaya yang bersama dengan bahasa Melayu, then you become kawasan trust. Itu saya. Dan saya berpeluang pada jaringan sosio budaya. Ya. Tak perlu pada generation, tak perlu. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Saya bagi pihak NIE mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Hasmar kerana telah sama-sama berbual, berkongsi ilmu pengetahuan, menyampaikan ilmu kepada kita berkenaan penyebaran dan hayat bahasa Melayu di Singapura, di Nusantara ini. Jadi berbanyak-banyak terima kasih kepada Prof. Hasmar. Sekali lagi, kita tidak ada kalau nak bertepuk tangan mungkin tak dengar ya, tapi saya rasa semua yang hadir dalam sarana ini menghargai apa yang telah Prof katakan tadi, dan sumbangan Prof amatlah kami hargai. Terima kasih banyak, Prof. Jadi saya kembalikan majlis kepada Dr. Saida selaku convener syarahan ini. Silakan, Dr. Saida. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Muklis. Masya Allah, terima kasih Prof. Memang kalau ikutkan hati, memang kita tak mahu tamatkan sesi ini, sesi yang penuh dengan mutiara hikmat, dengan butiran fikiran yang sangat memberikan kita motivasi di Singapura untuk terus mempertahankan bahasa Melayu, insya-Allah. Dan kepada hadirin sekalian, kami ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meraihkan majlis ini, dan kami mohon 10 jari 10. Sekiranya sepanjang majlis ini terdapat perkara-perkara yang tidak disenangi tanpa kami sengajakan. Tapi sebelum kita berpisah, izinkan saya membaca 2 rangkap pantun berkait tulisan Mas untuk menyambut pantun yang saya bacakan di awal majlis tadi. Dibawa datang dari seberang, surat berisi nasihat dan pesan. Bukanlah sukar nak jadi orang, takwa ke Tuhan, berbudi ke insan. Surat berisi nasihat dan pesan, semoga sejahtera hidup di dunia. Takwa ke Tuhan, berbudi ke insan. InsyaAllah di akhirat dapat bahagia. Hadirin sekalian, insyaAllah kita akan bertemu 4 tahun lagi. Lama rasanya. 4 tahun lagi pada acara syarahan perdana memperingati Mas yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.